Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran sains pada kali ini, yang mana kita akan bincangkan tentang lanjutan kemahiran proses sains yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas ini adalah satu kemahiran yang sangat mudah untuk difahami. Untuk mengenali ciri-ciri proses mengelas, kita perlu memahami bahawa satu-satu objek atau perkara yang terdapat di sekeliling kita mungkin ada persamaan dan juga terdapat perbezaan. Jadi, sifat-sifat ataupun perkara yang berbeza dan sama ini boleh kita asingkan di dalam beberapa kumpulan, yang mana kumpulan ini akan membentuk proses mengelas. Contohnya, seperti gambaran beberapa biji bola yang saya tayangkan sekarang, terdapat banyak bola. Namun, jika kita perhatikan sifat-sifat bola yang ada di depan mata kita sekarang, hanya terdapat dua jenis bola. Satu, bola yang berwarna hitam, dan yang kedua, bola yang berwarna kuning. Jadi, jika kita berdasarkan sifat persamaan di antara hitam dengan hitam yang lain, kita boleh nampak terdapat 6 biji bola yang berwarna hitam. Manakala, jika kita lihat sifat persamaan pada warna kuning, terdapat lebih kurang 5 biji bola yang berwarna kuning. Situasi ini ataupun keadaan ini, kita akan wujudkan dua kumpulan. Satu kumpulan yang mengandungi bola yang berwarna hitam, dan kumpulan yang kedua pula terdiri daripada bola yang berwarna kuning. Hasilnya, apabila kita asingkan mengikut persamaan dan perbezaan berdasarkan warna bola tersebut, kita boleh susunkan ke dalam dua buah jadual ini, di mana satu jadual terdiri daripada bola hitam, 6 biji bola, dan bola kuning terdiri daripada 5 biji bola kuning. Jadi, daripada perbincangan kita kali ini, kita nampak dalam apa pun situasi, apabila kita perhatikan ciri yang sama dan ciri yang berbeza, kita boleh ciptakan beberapa kumpulan yang berdasarkan sifat yang sama dan sifat yang berbeza. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Dalam keadaan sekarang, kita dapat lebih banyak bentuk, pelbagai bentuk dan terdiri daripada pelbagai warna. Anda bebas memilih sifat ataupun perkara yang menjadi persamaan ataupun perbezaan mengikut kehendak ataupun keperluan situasi anda. Jika saya nak mudahkan perbincangan kita, kita boleh lihat terdapat 3 jenis bentuk yang dalam keadaan rawak. Jadi, 3 bentuk ini ialah bentuk bulat, bentuk segitiga, dan bentuk segi empat. Terdapat 3 bentuk segi empat, 3 bentuk segi tiga, dan 3 bentuk bulatan. Perbezaan dan persamaan yang telah kita kenal pasti ini, kita boleh susun dalam bentuk jadual supaya semua bentuk-bentuk ini tersusun di dalam kumpulan yang sama. Sekarang, jika kita lihat paparan, pengasingan adalah berdasarkan persamaan dan perbezaan mengikut bentuk. Kita nampak satu kumpulan yang sama terdiri daripada bentuk segi 4. Kemudian, kumpulan yang kedua terdiri daripada bentuk bulat, dan kumpulan yang ketiga terdiri daripada bentuk segitiga. Ini adalah berdasarkan dalam persamaan dan perbezaan yang telah kita kenal pasti sebelum ini.
Mari kita lihat dalam contoh yang ketiga. Kita nampak paparan ini banyak haiwan-haiwan yang saya susun secara rawak. Dan kita kena kenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada haiwan-haiwan ini. Mungkin yang pertama kita kenali sebagai kuda, yang kedua kita kenali sebagai harimau, ketiga dan seterusnya kita ada beluncas, arnab, ayam, burung, monyet, berudu, lembu, ikan paus dan juga itik. Terdapat banyak ciri-ciri yang kita boleh kenal pasti daripada gambar-gambar ini. Tetapi untuk mudahkan perbincangan kita boleh mudahkan dengan mengenal pasti ciri-ciri asas yang ada pada haiwan ini. Contohnya, ciri asas daripada kaki. Jika anda tidak mahu mulakan dengan kaki, mungkin anda boleh kenal pasti melalui kulit di tupan badan ataupun cara bergerak. Namun, dalam pencontoh ini, saya akan mulakan dengan bilangan kaki. Jika kita lihat, terdapat haiwan yang mempunyai 4 kaki. Kuda, harimau, lembu adalah contoh haiwan yang mempunyai 4 kaki. Malah terdapat juga arnab. Jadi, terdapat 4 haiwan yang mempunyai 4 kaki. Kuda, harimau, arnab dan lembu. Kemudian kita mempunyai haiwan yang 2 kaki. Seperti itik, monyet dan burung. Berbaki pula adalah beluncas, berudu dan ikan paus. Yang mana 3 haiwan ini kita boleh masukkan dalam kumpulan haiwan tidak berkaki. Jadi, jika saya asingkan ikut ciri persamaan dan perbezaan bilangan kaki, kita boleh kumpulkan 4 kaki terdapat 4 jenis haiwan, kuda, lembu, harimau dan arnab. Manakala kumpulan 2 kaki terdiri daripada itik, monyet, ayam dan burung. Dan tiada kaki, 3 jenis haiwan, kita ada beluncas, berudu dan ikan paus. Jadi murid-murid, ini adalah perkara yang kita mengasingkan ataupun ciri-ciri yang kita asingkan mengikut kumpulan yang sama. Dalam kumpulan 4 kaki, haiwan tersebut terdapat persamaan. Di dalam 2 kaki, haiwan-haiwan ini mempunyai juga persamaan 2 kaki. Dan tiada kaki juga terdiri daripada persamaan tiada kaki. Di antara 4 kaki dan 2 kaki pula, mereka adalah berbeza. Jadi, 2 kaki di dalam satu kumpulan yang berbeza dengan 4 kaki. Tak boleh kita campurkan mereka dalam kumpulan yang sama kerana di antara haiwan ini terdapat perbezaan di antara mereka. Jika kita kembali kepada contoh ini juga, jangan kita risaukan hanya berdasarkan 4 kaki sahaja boleh dikelaskan haiwan-haiwan ini. Jika awak hendak kelaskan haiwan ini berdasarkan mempunyai sayap dan tidak bersayap pun boleh. Bergerak di darat, bergerak di udara dan bergerak di dalam air juga boleh digunakan sebagai ciri-ciri dalam pengelasan anda. Akhir sekali, saya nak tekankan bahawa pengelasan ialah perbuatan ataupun kemahiran kita mengasingkan objek atau bahan berdasarkan persamaan dan perbezaan ciri objek tersebut. Pelbagai ciri atau sifat objek boleh kita gunakan dalam pengelasan ini. Akhir kata, banyak keadaan-keadaan yang kita lakukan di dalam rumah kita sebagai sebahagian daripada pengelasan.
Contohnya, kita mengasingkan pinggan dan alatan dapur kita mengikut saiz ataupun jenis alatan dapur itu. Pinggan kita akan susun mengikut pinggan. Sudu kita akan simpan di dalam bekas sudu. Begitu juga cawan akan disusun di dalam cawan kerana berdasarkan sifat dan ciri objek tersebut. Begitu juga ketika kita menyusun pakaian. Baju kita akan susunkan mengikut baju di dalam kumpulan itu sendiri, dan seluar kita akan asingkan di dalam bahagian ataupun susunan yang tidak sama dengan baju tadi, supaya kita mudah nak mencari dan mudah untuk gunakan sesuatu keperluan ini. Jadi itu adalah tujuan proses pengelasan kita lakukan, supaya apabila kita dah asingkan sesuatu bahan tersebut, sama ada kita mudah untuk menggunakan ataupun kita mudah untuk menyusun sesuatu objek. Jadi itu saja hasil perbincangan tentang tajuk pengelasan, sehingga kita berjumpa di dalam video yang berikutnya tentang tajuk yang terbaru. Sekian, terima kasih.